MC. Orang balik sekolah apa? Dari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita berpulang lagi sekali untuk berkumpul di alam maya. Okay. So sebelum saya mulakan, Dia ni spy kakak. sebelum saya mulakan majlis kita mulakan dululah dengan umum kitab Al-Fatihah. Amin, amin. Okay, kita mula suara majlis kita ini diberkati. Okey, meeting kita ni akan ada 3 segmen. Yang pertama, biasanya yang pertama adalah perkongsian produk. Lepas tu yang kedua akan ada testimoni dan yang ketiga adalah perkongsian diamond. Tapi di alam maya ni kita tukar sikit. First kita akan mula dengan testimoni. So kita setakat ni kita ada 2 orang testimoni. Yang testimoni ketiga tu kita tengok kalau dia ada kita jemputlah. Okey. Okey, kita mula dengan testimoni pertama dengan Senior BM Sohamni. Okey, tadi dipersilakan. Mic tak buka. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua, Tidi Hasina, kepada MC Noraini, dan kepada kawan-kawan semua, selamat malam. Kepada siapa-siapa yang belum kenal dengan Ibu, nama Ibu Suhani binti Hafif, ibu kepada 8 orang anak. Ibu nak share yang telah ditugaskan daripada Tidi Haslina mengenai anak yang pertama dan anak yang pertama Muhammad Safwan. Dia masa tu dia belajar dekat Dungun. Dia ada masalah resdung yang sangat teruk. Kan salah satu tandanya kalau resdung tu dia bersin-bersin, tak boleh kena abuk-abuk. Lepas tu jadi dia tak tahan sangat. Sana kan sejuk kan dekat Dungun kan. Jadi ibu pos YKTP ke Dungun. Jadi dia amalkan, ibu suruh dia makan minimum macam 5. Dia cakap tak apa mah, nak makan 3 je. Dia kata 3 dengan pollen 6. Okey, dia makanlah, makan. Malam tu makan, balik kuliah dia makan. Dia dapat reaction, lendir keluar daripada hidung. Tapi tu dia dah biasa dah sebab dia memang selalu hingus lah, keluar banyak. Tinggal lagi pekat atau cair je lah. Lepas tu selang dapat 1 minggu, dia cakap dia ada keluar macam darah daripada dubur dia. Mungkin salah satunya sembelit ke atau apa, ibu tak tahu kan. Lepas tu dia call ibu, Awan, dia kata Awan ada keluar darah daripada tu dia kata. Macam mana mak, Awan macam nak mati ke? Dia kata tak ada apa-apa, makan je. Itu macam satu reaction. Aunty Lina cakap itu reaction. Salah satunya kita akan bersin dan keluar ingus dengan banyak, mata gatal, merah semua. Ibu cakap teruskan je. Okey. Dah makan dekat 1 kotak. Mungkin ibu ada pos lagi kot, tetapi dia balik, jadi dia ibu sambung makan dekat rumah lah. Okey, itu salah satu dia makan YKTB sebab dia resdung. Okey, untuk yang kedua ni anak ibu juga Safwan. Dia baru-baru ini dia ada mengalami mata dia dekat kelopak tu, dia kan ada bulu dia kan. Bulu mata tu dia macam ada nanah.
Lepas tu dia cakap pagi tu, Awan hari ni tak kerja. Dia kata dia nak pergi hospital buat appointment untuk dia nak operation kelopak mata tu. Lepas tu ibu tengok memang ada nanah. Mak kata tak payahlah, tak payah pergi sana, nanti leceh lah nak pergi operate lagi, buat pembedahan kecil lagi, leceh lah. Berurusan dengan doktor ni agak susah sikit kan, leceh dengan dia nak kerja lagi, dengan COVID macam ni. Jadi ibu macam tak setujulah dia pergi sana. Sebab rasanya kita tahu kan nak buat masalah tu. Jadi ibu pecahkan nanah tu yang dekat kelopak mata tu. Kata ibu cakap tahan sikit. Bila dah ibu pecahkan nanah tu, ibu ambil satu kapsul jaha, ibu kopek sikit je. Tapi sebelum ibu letak jaha tu, ibu buang darah nanah dia tu, nanah-nanah dengan cotton bud, atas bawah tu penuh lah. Darah nanah dulu, baru keluar darah pekat dan darah cair. Selepas darah cair, ibu lap dengan tuala bersih, sapulah dengan jaha tu, kopek sikit je pakainya jaha tu, kopek ambil serbuk dia, tepek dekat tempat yang luka tu. Lepas tu ada sikit termasuk ke dekat putih-putih mata kan. Lepas tu mama masuk dekat putih mata, tak apa, jangan risau. InsyaAllah boleh, tak ada apa-apa. Okey, dia pergi kerja macam biasa. Malam nanti ibu janji kalau ada lagi darah ke apa ke, ibu akan letak balik. Lepas tu dia kering. Okey, itu dah habis cerita. Lagi satu testimoni pasal teh. Teh ni mata dia macam ni, boleh nampak tak? Adik ni boleh nampak tak? Boleh, tapi Okey. agak kabur. Kabur. Mata dia tidak, mata dia bengkak keluar air je. Ini baru-baru ini juga mata dia bengkak keluar air. Habis tu kenapa mata Awan? Jadi yang accident tu Safwan baru ni. Safwan. Jadi ini yang ibu cerita ni semua Safwan Tidi. Okay. Okay. Jadi ni yang ketiga ni dia maaf sangatlah untuk dia ni dah 3 dah testimoninya. Dia terang. Okey, lagi satu boleh ke itu Boleh. Okey, lagi satu ini teh juga mengenai anak ibu Taufik Hidayah. Adik nampak tak? Tak jelas ya? Nampak ya? Okey, kejap ibu tengok bagi jelas. Macam ni dek. Kawan-kawan, macam ni. Okay. Ini dia accident, mengalami accident 2-3 tahun lepas. 19 tu berapa ya? 3 tahun, 19, 20, 21. Okey, 3 tahun lepas. Dia accident mengalami retak antara tulang pipi ni dengan sini ni. Jadi dia, doktor kata dia ada, dia terganggu lah sebab tulang ni terkena bahagian mata kan. Dan di samping dia makan, masa tu ibu bagi YKB, bukan YKB, YK2, 10 tu 1 hari semasa dalam wad, 10 lagi tu hari yang kedua. Dan teh tu besoknya tu ibu bekalkan, teh dia macam ni, 3 juga. Ibu rasa 3 pun. 3 paket juga. Sikit sangat airnya, dalam 2 sudu macam tu lah. Sangat pekat. Jadi sepanjang ibu duduk dekat hospital, ibu titis-titiskan saja dekat mata dia. Sekerap mungkin lah bagi juga. Tapi masa itu ibu tak pandai lagi nak letak nak letak lingzi tu, tak berani lagi sebab dia luka kornea mata dia tu. Kornea, betul ke dek? Cakap dia kornea. Jadi sapu jiru je, letak je. Alhamdulillah dah kembali baik mata dia kan. Okey, sebab itu 3 tahun yang lalu. Ini lagi satu kakak dia, Syazwina. Dia yang baru accident
bulan lepas 10 Syawal tu hari, mata dia tu mata juga. Ini ibu share pasal teh je lah malam ni. Jadi pada siapa yang agak tak percaya ke macam yakin korang yakin dengan teh tu, buat je. InsyaAllah sebab kita dah faham kan tentang Lizzie, teh tu buat banyak-banyak pun tak apa. Ibu pun pernah juga tambah balik dalam 7 macam Awin Syazwina ni dia doktor pakar mata hospital Putrajaya cakap dia pun ada retak juga dia punya salur mata dia tu. Betul ya Ibu ya? Itu Tidi dia pecah. Untuk kali pertama jumpa doktor tu memang ibu buat betul-betul lah jirus titis-titiskan lagi air teh tu, benda yang sama 3 je ibu buat, tak banyak-banyak sebab nanti bagi dia minum nanti buat baru balik sebab ibu nak kepekatan dia dalam 1 sudu saja macam tu lah, 1 sudu lebih. Memang ibu bancu dengan air panas je, tak rebus, kalau banyak-banyak baru rebus. Okey, alhamdulillah mata dia pun dah beransur baik. Sekarang memang dah baik betul. Nanti ibu tunjuk dia punya sekejap dia punya mata dia yang dah betul-betul sekarang baik. Tapi untuk dia dululah, nanti yang adik tu akan datang. Tapi minta maaf lah, dia dah macam ni dah muka dia. Nampak tak adik? Perasan tak dek? Kawan-kawan ada nampak tak? Tak berapa jelas Nampak. Okey. Tapi tak bengkak lah kan? Dah tak bengkak dah. Itu sepatutnya Tidi Haslina dengan SNVM Nuraini, sepatutnya dia akan follow up lagi ke jumpa doktor pakar yang di Kak Putrajaya. Tetapi ibu dah usahakan dengan teh dengan Yungken Ai kan dah ada kan, untuk Sazwina kan dah ada. Kalau untuk si Awin, untuk si Taufik Hidayah masa tu YKE tak ada. Jadi alhamdulillah Syazwina pun dah beransur pulih mata dia. Jadi itulah share ibu untuk malam ni. Hanya teh saja kita boleh baik pulih. Dan kalau kita ada masalah kencing yang susah pun boleh juga minum tu. Okey. Terima kasih. Itu saja ibu punya perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Next Siti Haslin, ada tak? Mana? MC? Ada. Ada. MC dia hilang ke? MC dah hilang ke? Dia tidur? Ada tu gambar, tapi tak bercakap. Tak ada. Okeylah. Melangkah ganti MC teruslah Lin. Okey. Menguruskan audio dia kenapa tak ada. Okey. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, saya perkenalkan diri saya minggu lepas. Saya ada buat produk tentang produk tentang apa ya? Tentang para bejana ya? Letterberry. Dengan fiber. Astagfirullahalazim, terlalu lama sangat PKP ni, jahanam. Ada sini kalau ada nak babai kena sini. Sini. Ada Syak sana. Okey, so hari ni saya nak buat sharing tentang Green Z. Okey, produk hari ni saya nak testimoni pasal Green Z lah, tapi sebab saya cuba buat PDF sekejap lagi, tapi saya share ni nampak tak? Nampak lah kot ke terbalik-terbalik ni, saya pun tak berapa nak pandai sangat pakai ni. Boleh tak? Nampak. Nampak Nampak. Okey, tapi nanti saya akan buat sharing menggunakan PDF. Okey. So yang ini adalah produk ni terbalik-terbalik pula dah.
Betul lah. Betul lah. Takut salah pula bagi info. Okey, testimoni pertama ni, okey, saya nextkan. Ini adalah gambar keberkesanan kita menggunakan Greenzy lah. Ini sebenarnya anak saya umur setahun. Masa ni saya berjalan ke Shuanghu, kena bucu meja yang bulat tu, bucu kaca. So masa tu saya tak berapa sangat pakai Greenzy, tapi disebabkan masa tu baru order Greenzy, Sulaiman pun dia terus bagi Greenzy kat saya sebab dia kata okey sapu-sapu, dia kata. Saya pun macam betul ke boleh sapu sebab masa tu saya memang tak sangat pakai Greenzy lah. Tapi bila saya terus sapu pada 29 hari bulan dia kena, 29 bulan 8 ni dia kena, terus saya sapu dekat Shuanghu. Dan lepas tu dia balik tu terus macam nampak tak ada berdarah lah, dia punya luka tu. Luka dia sangat luas, macam besar 1 sen macam tu. So lepas tu saya memang letak tarikh setiap apa aktiviti yang saya bagi Greenzy dekat dia, yang luka terbuka tu saya memang akan bubuh Greenzy. Dan saya cuba buka Lindsay Jaha. Sebab saya rasa kalau Lindsay, sebab biasa kalau tak ada Greenzy ni, saya rasa mungkin saya pakai iodine ataupun Dettol kot nak cuci. Tapi disebabkan saya dah faham dan saya dah tahu nak guna, so saya gunakan mana yang ada dekat dalam dekat produk kita lah. Okey. Tapi benda ni keberkesanan dia sangat cepat tau. Sebab saya rasa kalau kita tak cuba, kita tak tahu setakat mana kesihatan anak tu sama ada dia berkesan ataupun tak. Sebab saya buat ni dalam masa 29, lepas tu 30 hari bulan dengan 1 hari bulan tu nampak macam luka dah terkatuk. Okey, saya next gambar. Gambar yang ketiga ni, ada perasan tak nampak macam jari ni? Jari yang macam terbuka ni. Sebenarnya jari dia ni macam bernanah tau. Dia ni ada pesakit kencing manis. Tapi dia ni sangat takut nak pergi ke hospital. Masa ni saya berada di kampung mak saya. Lepas tu pesakit ni, nama Kak Nomah ni, dia datang ke rumah saya. Lepas tu dia cakap tangan dia tu macam bernanah. Sebelum ni pernah terjadi juga dekat jari dia ni. Tetapi dia tak juga pergi hospital sebab dia takut sangat nak pergi hospital, takut kena potong. Sebab doktor kata tangan dia ni bila dah keluar nanah macam ni, dia kata doktor suruh potong je, tapi dia tak berani. Tak berani sebab tak berapa macam confident lah nak pergi potong, sekejap-sekejap nak potong, luka sikit nak pergi potong. So dia datang kat rumah saya tu, saya cubalah saya buka kulit dia ni, kulit yang putih ni saya buka, saya buka pada keluasan yang mana yang ada berair berbisa. Lepas tu bila saya dah buka hari pertama, saya bubuh Greenzy juga. Lepas tu saya buka YK Lindsay. Hari keduanya tu, sebab hari pertama tu dia tak berani sangat nak tengok. Tangan dia pun dia tak berani nak tengok. Nak cuci pun dia tak pandai. So saya ajar dia macam mana nak buat. So saya bekalkan dia 2 kapsul Lindsay, YK Lindsay tu untuk dia buat sendiri dekat rumah. Mula-mula kita akan ajar. Lepas tu bila dah kali kedua tu, takkan kita nak ajar juga kan. Tapi kita bagi tahu kat dia macam mana cara nak buat. So hari kedua saya dia datang jumpa saya. Hari kedua ni saya cuba juga bagi benda yang sama, YK yang sama, bukan balance YK yang dia dah buka tu, dia bawa ke tempat saya, jumpa saya, lepas tu saya bubuh balik, jadi macam kecut, tangan dia dah kecut. Ini adalah hari kelima. Masa hari kelima dia datang ni, dia rasa macam selesa sebab dia dah tak bernanah dan tak air bisa dia tu dah tak ada. So dia kata sangat bersyukurlah, selamat tangan dia kan, tak jari dia tak jadi potong. Ini jari yang kedua sebelum ni jari pertama yang tengah tu terjadi juga macam tu. Tapi dia buat perawatan lain, tapi ini adalah jari yang kedua. Okey, saya next gambar. Sekejap Okey, yang ini adalah budak taska. Budak taska ni masa ni kecederaan ni berlaku apabila kita orang buat hari kebakaran. Masa tu bomba datang untuk buat aktiviti kebakaran. Lepas tu dia tercalar dekat sebelah bawah mata ni. Kami pun macam, sebab kami dekat taska memang tak ada first aid First aid bila dah tahu ni, kita orang memang akan guna Greenzy saja dekat taska. Even terjadi apa-apa, terhantuk ke, terkena luka ke, apa-apalah yang melibatkan kecederaan, bengkak ke apa, memang kami 100% memang guna Greenzy.
Sampai Menteri Kesihatan pun datang, dia kata rasa tak ada rekod kesihatan ke? Sebab saya cakap kami memang tak ada guna ubat-ubatan luar. Memang kami guna mana yang untuk keselamatan, untuk sementara memang kami guna green tea ni lah. Tapi dia tak ada cakap banyak lah. At least benda tu kita ada protection. Okay, next gambar. Okay, ini gambar yang terbaru. Ni kalau yang mana yang pernah nampak ni kena streka. Anak saya juga, hero saya ni umur 5 tahun. 1 hari bulan 5 hari tu dia kena streka, dan streka ni bila dah kena terus dia melecur tau. Melecur ni dia jadi macam kulit dia tu terus menggelupur. Macam bila dia kena tu dia rasa panas. Lepas tu saya tak fikir banyak, saya ambil green tea, saya sapu je terus dekat dia punya luka tu. Bila dekat 10 minit macam tu saya sapu, terus dia jadi macam kembung. Kembung tu IBC tu jadi macam dia naik. Bila naik tu saya nampak ni memang saya kerjakan dia sebab saya buka kulit yang dah mati, kulit yang macam dah keluar IBC tu. Saya potong dengan gunting, lepas tu saya keluarkan air dia, saya bersihkan dengan guna green tea ni lah untuk hari yang keduanya. Hari yang lepas yang kena 1 bulan 5 tu. Lepas tu ni ada dia punya proses dia, saya punya rawatan lah. Tapi sama juga saya guna YK Lindsay untuk YK1 ni untuk tabur dekat bahagian atas tu. Sebab tu yang hitam-hitam ni adalah kulit-kulit mati. Tapi bila kulit-kulit mati ni dia bila dah terkena baju ataupun terkena seluar ataupun apa-apa benda yang ni dia akan terkopik sendiri. Tapi masa ni memang luaran saya bagi YK Lindsay dengan green tea. Tapi untuk rawatan dalam saya memang bagi dia YK1, Letoberry, Gradula, semua tu lah. Set perut pun saya pernah bagi. Sebab saya nak tengok tempoh rawatan tu berapa lama untuk dia betul-betul pulih. Okey, lepas tu bila saya buat rawatan ni, saya memang ikut tarikh dia dan keberkesanan menggunakan green tea ni sangat cepat. Dan bersama dengan YK Lindsay ni pun sangat cepat. Saya memang tak pergi jumpa doktor. Bila terjadi macam ni saya urus sendiri. Dan pada 14 hari bulan 5, nampak 1 hari bulan 5 hingga ke 14 hari bulan 5 ni betul-betul sembuh. Maksudnya bila kita guna sesuatu produk tu, kita kena percaya dan sabar untuk sembuh dalam tempoh 14 hari. That means 7 hari yang mula tu adalah tempoh rawatan. Berapa dosis kita nak bagi. Lepas daripada 7 ke 14 hari tu adalah tempoh dia sel-sel yang mati tu akan bertumbuh semula. Untuk yang nampak kulit yang macam dah merekah keluar, macam dia merekah nak baik ni, 1 hari tu saya ada letak dalam status. Bila letak dalam status, Kak Habibah ada WhatsApp dengan saya, dia kata kalau guna green tea mungkin sangat pedih, tapi boleh juga guna lotion. So saya cuba bagi dia lotion, dan lotion tu saya sapu dekat tepi-tepi dia tu, dan kulit dia tu jadi merekah naik ke atas. Bila merekah naik ke atas, so senanglah kita nak guntingkan mana yang tak perlu tu. Okay, next. Okay, yang ini rasanya pernah berkongsi dulu siapa Kak Along. Along pernah cerita pasal ketuat. Ini ketuat di kaki. Tapi dia pun budak taskar juga. Ketuat dekat kaki ni memang macam mana tadi, memang kebetulan kita nampak bila dia duduk tu macam berjengkit tau. Dia berdiri tu macam berjengkit. So saya tengok kaki dia memang ada ketuat. Ketuat ni dia kata sangat sakit. Budak ni umur 6 tahun. Sakit dan tak tahu cara macam mana nak buat. Sebab saya tanya dekat mak dia pernah pergi klinik, dia ada ambil satu ubat farmasi yang memang dia macam solatif. Solatif tu dia letak dekat ketuat ni. Dia kata benda tu akan jadi hilang, tapi bila kelamaan benda tu jadi timbul, ketuat tu jadi timbul. Jadi hari tu pernah Alung share pasal ketuat pun, tiba-tiba ketuat kita kalau kita makan set perut, kita makan produk syahwat, kita akan hilang tu tanpa kita sedar. Tapi yang ini sebab budak ni memang tak makan produk syahwat, dia cuma kita orang buat rawatan di luar sajalah. Tapi keberkesanan dia 3 bulan 11 memang sangat tanggal. Dia punya ni tak ada ketuat tu. So walaupun dia gunakan peringkat luar pun, produk ni guna green tea kat luar pun, kalau kita sabar insya-Allah
akan berjaya. Okay, next. Ini green tea ni memang kita boleh guna untuk gurus gigi lah. Memang orang semua tahu keberkesanan kita memang guna untuk gurus gigi, tapi dia adalah 1001 rahsia sebenarnya. Nak buat mandi satu tube ni pun boleh. Untuk buat urut badan pun boleh. Ni bila umur anak kita dah mencecah tumbuh gigi, kita boleh guna green tea. Dah tak perlulah nak guna produk yang kat luar yang memang ada toksik. Yang ni memang tak ada toksik. So tak perlu curiga. Okey, yang ini sama juga. Ni jatuh dekat taska, luka yang sangat luas dekat tepi mata. Main bola seorang-seorang dan lepas tu dia terjadi jatuh terus luka. Saya bubuh juga green tea dengan jahe. Lepas tu hari esoknya nampak macam terkatup, tak ada luka tu memang tertutup, tapi ayah dia cuba juga bawa pergi hospital untuk cek benda tu nak kena jahit ataupun tidak. Nampak luka dia 1293 ni balik daripada taska. So doktor kata tak perlu jahit sebab benda tu dah tertutup. Tertutup tu sangat cepat lah. Sebab kita pun macam saya pun bila berlaku kecederaan dekat taska memang saya akan keluarkan benda ni. Tapi kita pandailah cakap dengan parents supaya parents tu boleh terima dengan keadaan keperluan yang memang kita kena kena sharing kat parents lah. Okey, yang ini jatuh basikal. Biasa kalau budak-budak lelaki yang suka macam main jatuh wili-wili naik basikal tu memang diorang akan cedera lah. Tak perlu nak cari benda lain. Kalau saya memang bawa green tea je. Kalau mana yang tak pernah tahu pasal green tea tu, belilah, bukannya mahal pun. Harga cuma RM14 je untuk harga ahli. Harga tak ahli RM16. So boleh kita buat duit juga. Dan boleh kita cari set income. Okay, then keberkesanan yang seterusnya yang ni. Yang ini mungkin orang tak pernah tahu, ini adalah penyakit macam kolesterol. Kolesterol macam ada biji-biji, ini budak umur 2 tahun. Sangat banyak dekat dia punya muka. Tapi apabila tanggal, tapi dia ni memang dah kami bagikan dia YK1 2 biji setiap hari, lactoberry 2 biji dan granula setiap hari 1 paket. Tapi istiqomahlah lama juga untuk pulihkan biji-biji ni. Bukan pulih macam mana sebab kita nak tanggalkan benda ni. Sebab benda tu macam orang dewasa, benda tu macam kolesterol. Tapi kadang-kadang kita fikirkan kenapa umur yang 2 tahun boleh ada kolesterol. Jadi kita kena ambil tahulah kalau anak kita dah keluar sebiji ni, benda ni akan merebak satu muka. So kita kena tengok betul-betul produk yang sesuai untuk dia tu memang YK lah. Sebab dia melibatkan darah dengan ada something dalam badan dia yang tak betul. Okay, sorry. Okay, next. Okay, yang ini pun sama juga luka. Luka ni ayah saya tiba-tiba masa kebetulan kami duduk di kampung luka ni tanpa dia sedar. Sebab ialah kulit orang tua kan dia dah macam dah kedut. So bila dia kena sesuatu benda dia tak sedar dan benda tu dah pecah darah. Darah dia tu dah terkumpul dekat dalam kulit. Jadi pertama saya nampak benda ni, saya terus bubuh green tea juga. Saya cuci tapi dia rasa dia tak rasa. Dia kata tak rasa benda tu sakit dan tak rasa dia pedih. Tapi saya teruskan juga, saya cakap okey tak apa Pak, cuba nak bagi ni supaya kita nampak benda tu berhasil. Saya bubuh juga YK ni sebiji je saya bubuh tapi tu pun tak habis. Hari esoknya saya tengok benda tu nampak macam dah ada perubahan. Hari ketiga saya tengok masih ada lagi macam belum katup lah dia punya kulit tu kan. So hari keempat memang nampak cantik kulit dia. Okay. Seterusnya, itulah untuk rasanya habisnya ni share untuk saya punya sharing untuk green tea. So jangan risau kalau green tea pastikan ada dekat rumah. Kalau tak dekat rumah sangatlah sangat benda ni boleh buat untuk first aid kita. Maksudnya keberkesanan kita ni nak gunakan produk green tea ni memang sangat berbaloi. Kata kalau misalnya kata kita tak ada cara pun, at least green tea tu kita guna untuk kita. Satu rumah tu at least ada 3 ke 4 tube. Macam saya satu family pun ada 4 tube untuk saya guna harian lah maksudnya.
So itu je lah sharing saya hari ni. Nanti saya akan share pada pen drive. Okay, terima kasih Diani. Thank you. Okay, sama-sama. Dengar tak suara? Dengar. Alhamdulillah. Kembali ke alam. Okey, terima kasih Cikgu Lin. Okay, sama. Testimoni yang sangat hebat ya. Kita tengok kenapa Cikgu Lin ni semua kanak-kanak ya, sebab Cikgu Lin ni cikgu taska. So dia banyak apply kepada anak-anak taska dia. Untung ya, mana-mana parent yang hantar anak-anak taska ke taska Cikgu Lin ni. Alhamdulillah. Kita tengok Greenzy sangat-sangat powerful lah, kita kata as first aid kita kat rumah. Dan bukan sahaja kepada kita, Greenzy juga boleh digunakan kepada binatang juga. Okey, saya nak cerita satu testimoni lama. Okay, masa ni dekat kampung. So dulu di kampung kami banyak kucing. Okey, so satu malam tu kucing balik dengan berdarah-darah. So rasanya dia bergaduh dengan anjing kot. So kulit di kepala dia tu memang terbelah sangat teruk. Sampailah ke tengkuk dia. So macam tu apa yang saya boleh buat, apa yang saya mampu buat hanya minta Greenzy. Kita ambil Greenzy banyak-banyak, kopi, letak ke tapak tangan, lomol kat kepala kucing tu, balut. Lepas tu biarlah. Saya ingatkan mati kucing tu. Rupanya sebulan lepas saya balik kampung, memang dah sangat cantik dah dia punya luka tu, dan rambut dah, bulu-bulu dia pun dah tumbuh balik. So maknanya Greenzy ni bukan sahaja kita boleh guna untuk kita, tapi untuk binatang peliharaan kita pun sangat bagus. So pendek kata, produk Shuanghu ni memang boleh digunakan oleh semualah, pokok boleh, binatang boleh, orang boleh, kita nak apa lagi? Kan? Kereta je kot orang tak pernah cuba bagi kan? Tapi saya pernah letak Go Eco dalam tangki. Dalam tangki kereta. Sebagai coolant ke? Sebagai coolant. Tapi tak sikit je lah, kalau sakit dia berbuih. Terkejut pula orang kan. So letak sikit je. Letak yang APC. APC. Ya, letak sikit je dalam tangki tu. Sebab tangki kan selalu berkarat kan. So bila kita letak coolant, bila kita letak APC tu, kira jangka hayat radiator tu lama jugalah. Kalau tidak 2 tahun macam tu kena tukar. Tapi bila selalu letak APC tu, dia jangka hayat dia lebih lama. Okay. So saya rasa testimoni kita 2 testimoni. Ada lagi tak siapa yang nak volunteer? Siapa nak jadi diamond kena bercakap. Kalau ada boleh. Kalau ada, on je speaker, bagi salam, cakap. Diri. Tak kisah testimoni apa. Pendek pun tak apa. Walaupun katalah testimoni tu belum berjaya, tapi dah ada perkembangan, dia pun boleh. Siapa yang saya bagi ruang, siapa nak berkongsi? Ada tak? Adakah saya bagi masa, siapa yang nak berkongsi, kita tengok kat sini. Ada siapa kat sini? Abdullah nak kongsi ke? Nampak Abdullah ada tu? Boleh insya-Allah. Okey, silakan. Okey, kongsi silakan Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. First, ada 2 testimoni. First pasal ayah saya. Ayah saya dia ada dia ada macam sembelit, macam dia terkeluar sikit kat bahagian dia punya punggung dia. Kan sembelit apa dia panggil? Buasir. So bila lama sikit macam itulah, ayah saya dia jenis yang macam ni. Ayah saya memang jenis yang ikut je apa yang
perubatan, dari segi makanan ubat lah. Cumanya macam saya bila saya kat dalam nasihat lah saya betul makan ubat tapi kalau makan makanan seharian tak jaga makan. Nah, air saya pun ada minum air gas. Itu yang saya bagi tahu tu janganlah makan minum air gas. So setelah dia pun mak saya pun ada bagi gizi dekat dia. So mak saya sapu sikit kat bahagian punggung tu, lepas tu ada bagi lactoberry. So alhamdulillah sekarang benda tu mak saya cakap bahagian terkeluar sikit kat bahagian punggung tu slow masuk balik kat dalam. Lagi lactoberry tu pula bila ayam makan dia nak keluar, nak buang tu senang lah. Itu yang saya nampak dekat ayam saya lah. So yang kedua pula, testimoni pasal diri saya. Bila dulu tak berapa jaga sangat makanan. So bila dah kena Chongho, dah nampak apa benda yang pentingan jaga kesihatan tu. Mesti minum kopi lah. Minum kopi mula tu pening sikit. Sebab dulu tak berapa jaga. So dah bila dah minum, dah selalu kerap dah tak ambil dah gula-gula putih, tak minum dah gas, tak jauhkan lah. Lepas tu makanan-makanan contoh kek kan ada gula icing kan, dah tak ambil dah tu. So bila tu badan pun dah makin sihat dan dah nampak lah benda-benda. Sometimes nampak peluang perniagaan dalam Chongho. So kat situ nak ringkas kita, bila nampak dengan jelas apa yang saya baca dalam Chongho sebab daripada makan tu bagi sihat tu saya teruskan dan alhamdulillah saya sendiri dalam proses juga nak bina saya punya kerjaya juga. Sekian dari saya. Nampak. Terima kasih Abdullah di atas perkongsian. Okey, ada siapa lagi? Datuk Sarudin nampak ada nak ke share Datuk? Uncle nak ke? Nama nampak ada ni. Panggil tengok dia ni. Assalamualaikum Uncle. Nak kongsi ke? Uncle, kita nak jemput Uncle untuk testimoni. Boleh ke? Assalamualaikum. Habis. Assalamualaikum. Ni ada. Mungkin tak ada kot. Okey. Mungkin tak apa, kita teruskan dulu. Kalau dia ada nanti kita jemput dia untuk testimoni. Okey. Kita nak start dengan Julie ataupun Kak Ina?